Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video PGPC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Selamat petang semua. Boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Anda telah download file yang telah diberikan. File ini. Nampak dengan jelas tak? Peta ni. Siapkan pembaris, protektor dan bahan-bahan yang perlu digunakan untuk membuat peta ini. Di samping itu, tolong tengok peta itu. Kemudian salin soalan ini. Sekarang salin soalan. Sebentar dah tunggu rakan kamu. Tolong salin soalan. Tolong salin soalan ini. Boleh? Kita tunggu lagi kawan-kawan anda untuk masuk. Kita tunggu lagi rakan-rakan anda untuk masuk. Kita akan mula sekarang. Sudah salin soalan. Kita akan mula sekarang. Soalan yang pertama. Kita teruskan. Soalan yang pertama, apakah arah hutan Rizab Bukit Kayu dalam peta? Kita tengok peta. Bukit Kayu. Di mana Bukit Kayu? Hutan Bukit Kayu. Di sini hutan Rizab Kayu. Nampak? Apa jawapan dia kelas? Boleh jawab tak jawapan dia? Apakah arah? Siapa yang boleh jawab? Ini soalan yang mudah. 1 markah soalan ni. Saya perlukan jawapan anda. Apakah jawapannya? Arah apa? Bagus. Ciong telah dapat jawapannya. Jawapannya adalah utara. Dapat semua? Jawapan yang pertama? Jawapan pertama utara. Jawapan yang pertama adalah utara. Kita tengok soalan yang kedua. Kira jarak sebenar jalan raya dari Jambatan Batu RJ 153859 ke Bukit Tunggal RJ 105900. Kita tengok dalam peta. Yang pertama. Nampak tak di sini? Nampak tak di sini? Ini adalah koordinat yang pertama. Koordinat yang pertama. Macam mana nak dapatkan koordinat yang pertama? Siapa yang tak dapat koordinat yang pertama ni? Saya bagi masa untuk kamu mencari koordinat yang pertama. Kita telah belajar cara untuk mencari koordinat pada kelas yang lepas. Jambatan Batu RJ 153. Kamu tengok di sini. 153 dan 859. 153 dan 859. Kita akan buat di sini. Saya telah tandakan yang pertama tadi 153. Ini adalah koordinatnya.
Di tengah-tengah jambatan. Okey, kamu mesti dapat di tengah-tengah jambatan. Okey, 153 dan okey, ini adalah jawapan dia untuk koordinat yang pertama. Okey, titik yang pertama. Okey, titik yang kedua. Kita lihat titik yang kedua. Okey, titik yang kedua adalah Bukit Tunggal RG 105-900. 105. Okey, di sini. Okey, 105. Okey, 105 di sini 900. Okey, di atas. Okey, 105 kita buat garisan. Okey, kita gariskan 105. Okey, dapat tak? Gariskan 105 sehingga di atas 105 dan 900. Okey, 900 ini di atas. Line yang atas ini adalah 900. Okey, ini adalah titiknya. Okey, gariskan titik ini. Okey, ini adalah titiknya. Gunakan benang. Okey, gunakan benang untuk mengukur dari sini sehingga titik ini. Okey, dari titik ini sehingga titik ini. Okey, berapakah jawapan anda? Okey, berapa jawapan anda? Boleh beri jawapan? Berapakah jarak sebenarnya? Okey, saya beri masa untuk kamu membuat. Okey, ambil benang kamu. Kemudian ukur daripada titik ini melalui jalan ini. Okey. Terus sehingga titik. Okey. Sehingga ikut line dia sehingga titik ini. Okey, dapat. Okey, kita perlukan jawapan. Berapa jawapannya? Okey, berapa jawapannya? Tak ada siapa lagi yang dapat. Okey, kita tunggu jawapan daripada sesiapa yang dapat. Okey, tolong buat bersama-sama kerana ini adalah latihan untuk kamu menjawab soalan pada bulan 1 nanti. Okey, tolong berikan jawapan. Okey, tak apa. Kita bagi masa. Okey, hari ini kita buat peta ini sahaja. Okey, Li Yuji cuba lagi. Adakah betul 4.8? Kamu kena tengok dia punya skala juga. Okey, tengok skala juga. 2.4 kilometer. Okey, 2.4 kilometer tak tepat. Pastikan julat 2 cm sama dengan 1 kilometer. Okey, julat kamu tengok 2 cm sama dengan 1 kilometer. Jadi berapa kilometer? Jarak yang sebenar. Dapatan kamu kena bahagi kepada 2. Dapatan kamu kena bahagi kepada 2. Okey, jawapan yang patut kamu dapat adalah 6.8 kilometer. 6.8 kilometer. Okey, kamu akan dapat 13.6 cm. 13.6 cm. Jadi jawapan dia adalah 6.8 kilometer. Soalan kedua clear? Kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Boleh saya teruskan dengan soalan yang ketiga? Boleh tak saya teruskan dengan soalan yang ketiga? Soalan C. Tentukan rujukan grid 6 angka bagi stesen trigonometri Bukit Pari-Pari di utara peta. Stesen trigonometri Bukit Pari-Pari di utara peta. Okey, kita tengok utara peta. Ada stesen trigonometri. Okey, manakah stesennya? Di utara peta. Okey. Okey, ini adalah stesennya. Buat tanda seperti ini di tengah-tengah. Okey, kelas nampak tak? Okey, buat tanda di tengah-tengah stesen segitiga ni. Buat tanda seperti ini. Nampak? Dapat tak? Okey, buat tanda bagi sama di tengah-tengah ini. Kemudian kamu gariskan. Sudah dapat yang ni?
di stesen ini, kemudian keluarkan pembaris anda. Okey, kemudian keluarkan pembaris anda dan gariskan untuk kita cari nombor tersebut. Okey, untuk kita cari, okey, gariskan. Okey, gariskan. Okey, gariskan seperti ini untuk kita dapatkan dia punya nombor. Nombor yang pertama saya sebut untuk yang pertama punya nombor. Okey, nombor yang pertama adalah 14. Okey, nampak di sini. 14. Okey, 14 berapa? 141. Okey, 141. Dapat tak? 141. Siapa yang dapat 142 ada masalah di situ. Jawapan dia sepatutnya 141. Okey, 142 jawapan anda juga betul tetapi anda hanya dapat 1 markah. Okey, kita tengok poin yang kedua. 89 berapa? Okey, 89 berapa ni? Kelas 889. Sorry, 889. Maksudnya jawapan yang paling betul adalah RG 141889. Mengapa 889? Okey, mengapa 889? Okey, kita tengok pembaris kita. Okey, tengok pembaris di sini. Okey, 1 hun. Okey, daripada sini 1 hun, 2 hun, 2 baris ini adalah 100 meter. 2 baris 100 meter, 2 baris 100 meter. Okey. Ingat balik kelas yang lepas, 2 baris pembaris kita adalah 100 meter. Okey, selesai soalan yang ketiga. Okey, jawapan yang tepat adalah 141889. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, soalan D. Okey, senaraikan 3 jenis tanaman utama di selatan jalan raya berkembar. Di selatan jalan raya berkembar. Okey, yang merah ini adalah jalan raya berkembar. Okey, kita lihat peta. Yang merah ini adalah jalan raya berkembar. Jadi di selatan jalan raya berkembar. Okey, di selatan jalan raya berkembar adalah di kawasan, okey, di kawasan ini. Di kawasan ini, di selatan jalan raya berkembar. Okey, apakah tanamannya? Soalan ini sangat senang. Apakah tanaman yang ada di sini? Okey, boleh seorang jawab? Siapa-siapa boleh jawab? Apakah tanaman yang ada di sini? 3 markah, maksudnya ada 3 jawapan. Okey, tolong beri respon. Untuk jawapan ini sangat senang. Getah. Okey, bagus. Okey, kawan kamu telah jawab getah. Okey, getah betul. Kelapa sawit betul. Lagi satu kelas. Okey, saya akan bulatkan mana itu getah. Okey. Ini adalah getah. Yang ini getah. Okey, ini kawasan getah. Ini kawasan kelapa sawit. Dan satu lagi sawah padi. Okey, ini adalah kawasan sawah padi. Okey, clear tak untuk soalan ni? Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan D2. Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di selatan jalan raya berkembar. Okey, apakah kegiatan ekonomi yang mempengaruhi penduduk di selatan jalan raya berkembar? Okey, dia punya keyword dia adalah 3 faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Okey, di selatan jalan raya berkembar. Okey, di selatan jalan raya berkembar adalah kawasan yang tadi. Okey, kawasan yang tadi yang saya bulatkan. Okey, fakta yang pertama. Siapa yang boleh beritahu yang boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi? Okey, bentuk muka bumi. Bagus. Okey, siapa yang jawab ni? Bagus. Bentuk muka bumi. Tanah rata
dan luas. Okey, bagus. Ini satu markah. Ada lagi? Cuaca. Cuaca salah. Okey, faktor yang boleh mempengaruhi. Apa faktor yang boleh mempengaruhi? Fakta yang kedua. Siapa yang boleh bagi? Iklim dan cuaca salah. Iklim dan cuaca salah. Okey, untuk penanaman getah kita kena ada apa? Untuk nak tanam getah kita kena ada apa? Okey, tanah yang subur boleh terima. Okey, ada yang lain? Untuk penanaman getah apa yang kita perlukan? Kawasan yang bersaliran baik. Okey, kawasan yang bersaliran baik. Tulis jawapan ini. Okey, seterusnya untuk menanam padi. Ada apa di sini? Okey, kita tengok untuk penanaman padi. Kita tengok di sini ada apa? Ini apa? Untuk penanaman padi kita mesti ada. Nampak tak? Untuk penanaman padi kita kena ada apa? Bukan tanah yang subur, kita kena ada apa? Saya telah highlightkan di sini. Okey, saya bagi perkataan. Okey, kamu tolong isikan. Okey, saliran apa? Yuji, saliran betul, tapi saliran apa? Kena jawab dengan penuh. Saliran kawasan yang bersaliran baik. Okey, ini untuk penanaman getah. Untuk penanaman padi kita kena ada sumber apa? Sumber apa yang tadi saya lukis tadi? Sumber. Okey, boleh beritahu apa sumbernya? Sumber air. Okey, bagus. Sumber air untuk mengairi tanaman padi. Okey, sumber pengairan ataupun kamu boleh jawab terusan ataupun tali air. Okey, kemudian untuk mempengaruhi kita ada apa? Okey, saya akan berikan tips lagi. Okey. Okey, kita ada apa di sini? Untuk mempengaruhi sumber ekonomi, bukan pertempatan. Pertempatan adalah tempat untuk siapa? Yuji, pertempatan adalah tempat untuk bekalan. Bekalan apa? Okey, bekalan. Pertempatan ini adalah tempat untuk bekalan apa? Okey, untuk bekerja di ladang, untuk bekerja di sawah padi, untuk bekerja di ladang getah, kebun getah kita perlukan bekalan buruh dan tenaga kerja. Bekalan buruh dan tenaga kerja. Okey? Okey, kawan kita jawab, bagus. Dan yang terakhir, apa yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi? Okey, yang terakhir. Okey, kamu boleh tengok ni. Yang berwarna merah. Apa yang berwarna merah? Apa yang berwarna merah ini? Yang berwarna merah. Okey, yang berwarna merah. Okey, yang berwarna merah itu apa? Kemudahan apa yang ada? Kemudahan. Okey, ini adalah basic saja untuk menjawab soalan ni. Kemudahan apa? Bagus. Okey, Nurul Afika. Okey, bagus. Kemudahan pengangkutan jalan raya. Okey. Kemudahan pengangkutan jalan raya. Okey, seterusnya kita semua ada 3 jawapan atau 3 jawapan maksimum. Saya telah berikan 5 faktor tadi. Maksudnya kita telah ada 5 jawapan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir untuk petang ni. Okey, soalan yang seterusnya. Terangkan mengapa penduduk tidak tertumpu di utara garisan utaraan 88. Terangkan mengapa penduduk tidak tertumpu di utara garisan utaraan. Okey, dia punya keyword dia adalah terangkan. Masih ada faktor. Okey, masih ada faktor dan huraian. Okey, faktor dan huraian. Faktor dan huraian. Okey. 4 markah. 2 faktor, 2 huraian. Okey? 2 faktor dan 2 huraian.
Okey, mari kita tengok kawasan garisan utaraan 88. Okey, garisan utaraan 88. Garisan utaraan 88. Okey, ini adalah garisannya. Okey, saya padam dulu yang lain. Okey, garisan ini. Okey, dapat lihat dengan jelas. Soalannya, okey, ada kawan kita yang telah dapat jawapan. Okey, soalan dia, terangkan mengapakah penduduk tidak tertumpu di garisan utaraan. Okey, jawapan kawan kita telah berikan, bentuk muka bumi di garisan 88 terdapat tanah tinggi yang tidak sesuai untuk penanaman dan pembinaan pertempatan. Okey, jawapan yang baik. Itu jawapan yang pertama. Boleh terima jawapan tu. Okey, jawapan yang kedua, saya bagi fakta yang pertama. Okey, fakta yang pertama adalah dasar kerajaan. Okey, fakta yang pertama adalah dasar kerajaan. Okey, tolong tulis, ini contoh jawapan. Dasar kerajaan kerana ada, nampak tak ni? Hutan Rizab Bukit Kayu. Okey, jawapan dia kerana dasar kerajaan kerana ada hutan Rizab Bukit Kayu. Okey, hutan Rizab ni adalah hutan yang tidak boleh dicerobohi, hutan simpan. Okey, dia adalah hutan simpan. Okey, itu adalah fakta yang pertama. Okey, fakta yang pertama adalah, saya ulang balik, fakta pertama adalah dasar kerajaan kerana adanya hutan Rizab Bukit Kayu. Okey, fakta yang kedua, saya bagi jawapan untuk fakta yang kedua, hak pemilikan tanah. Hak pemilikan tanah. Okey, hak pemilikan tanah. Okey, kawasan pemilikan tanah. Okey, kawasan pemilikan tanah Rizab. Okey, ini adalah kawasan pemilikan tanah Rizab. Okey, jawapan yang ketiga, fakta yang ketiga. Okey, fakta yang ketiga, Akta Perhutanan Negara. Akta Perhutanan Negara. Fakta yang ketiga adalah Akta Perhutanan Negara. Dan yang keempat, F4. Okey, yang keempat, fakta yang keempat. Okey, di kawasan ini apa yang kurang? Okey, kelas, tolong tengok di kawasan ni apa yang kurang. Saya akan tandakan apa yang kurang di sini. Kemudahan apa yang kurang? Dia ada kekurangan kemudahan pengangkutan. Okey, infrastruktur, kurang kemudahan infrastruktur. Okey, tak ada sekolah di kawasan ini, tak ada jalan raya yang banyak di kawasan ini. Okey, fakta yang kelima adalah darjah ketersampaian rendah. Darjah ketersampaian rendah. Okey kelas, mengapa darjah ketersampaian rendah? Tolong beri jawapan mengapa darjah ketersampaiannya rendah. Siapa boleh beri jawapan? Okey, siapa yang boleh beri jawapan? Mengapa darjah ketersampaiannya rendah? Okey, kawan kita jawab. Okey, tidak sesuai untuk membina jalan raya atau landasan kereta api dan lapangan terbang kerana tanah tinggi. Okey, ini kerana tanah tinggi. Okey, bukan tiada pengangkutan. Li Yuji, bukan tiada pengangkutan. Bentuk muka buminya menyukarkan pembinaan jalan raya. Okey, bentuk muka buminya menyukarkan pembinaan jalan raya. Okey, kita buka untuk jawapan yang lain selain daripada yang saya berikan. Kita buka kelas untuk jawapan yang lain. Okey, saya perlukan dua jawapan yang lain daripada rakan-rakan anda, daripada anda dan rakan-rakan anda. Dua jawapan yang lain sebelum kita tutupkan kelas kita hari ini. Okey, ada dua jawapan? Ada jawapan tak? Okey, bagus. Satu jawapan saya telah dapat daripada rakan kamu. Ada lagi satu jawapan yang lain. Mengapa kamu tidak mahu tinggal di kawasan ini? Okey, Ethan, tiada pengangkutan. Okey, bagus. Tiada pengangkutan. Kekurangannya peluang pekerjaan lagi. Line internet tak ada. Okey. Susah untuk membina rumah. Okey, bagus. Susah untuk membina rumah.
berpeluang dan ada kehidupan liar yang mungkin akan mencederakan kita. Okey, ini semua jawapan yang boleh diterima. Okey. Kekurangan capaian internet yang menyusahkan kita untuk ciong bagus, tiada wifi internet. Okey, selesai soalan ini. Ada soalan tentang peta ni. Okey, sekarang kamu lihat peta. Lihat peta, ada tak soalan yang kamu tak faham? Ataupun ada tak benda yang kamu tak faham tentang peta ini? Ada tak? Apa benda yang kamu tak faham tentang peta ini? Sebelum saya tamatkan kelas untuk ini dan masuk ke dalam Microsoft Teams untuk kamu tanda kedatangan. Ciong tak ada, bagus. Okey, tak ada masalah. Kita habiskan kelas ini. Okey, sampai berjumpa lagi. Terima kasih semua.